Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali. Kali ini kita akan sambung semula dalam tajuk ikatan kimia iaitu sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. Berikut merupakan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, yang pertama dari segi kekondaksian elektrik, yang kedua keterlarutan di dalam air dan pelarut organik, dan yang ketiga dari segi takat lebur dan takat didih. Yang pertama sekali cikgu akan terangkan sifat dari segi kekondaksian elektrik bagi sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, dalam keadaan pepecah, sebatian ion tidak dapat mengkondaksikan elektrik, begitu juga dengan sebatian kovalen tidak dapat mengkondaksikan elektrik. Okey, kita boleh perhatikan pada gambar rajah. Okey, untuk sebatian ion, ion tidak dapat bebas bergerak disebabkan oleh ion diikat dengan daya elektrostatik yang kuat. Okey, bagi sebatian kovalen pula, molekul dalam sebatian kovalen bersifat neutral dan sebatian kovalen tidak membawa sebarang cas. Yang seterusnya, dalam keadaan leburan atau larutan aqueous, sebatian ion boleh mengkondaksikan elektrik. Okey, ini disebabkan oleh ion dapat bergerak bebas dan daya tarikan elektrostatik dapat diatasi. Maka ia boleh mengkondaksikan elektrik. Okey, untuk sebatian kovalen, molekul dalam sebatian kovalen bersifat neutral dan ia tidak membawa sebarang cas, maka ia tidak boleh mengkondaksikan elektrik. Sifat yang seterusnya ialah keterlarutan di dalam air dan pelarut organik. Okey, sebatian ion boleh larut di dalam air tetapi tidak boleh larut di dalam pelarut organik. Okey, kenapa sebatian ion boleh larut dalam air? Okey, molekul air membantu mengatasi daya tarikan elektrostatik di antara ion dan meruntuhkan struktur kekisi pepejal sebatian. Okey, kita boleh perhatikan gambar rajah struktur kekisi untuk sebatian ion, maka ion dapat bergerak bebas di dalam air. Okey, kenapa sebatian ion tak boleh larut dalam pelarut organik? Dalam pelarut organik, tidak dapat mengatasi daya tarikan elektrostatik di antara ion di dalam pepejal sebatian ion. Maka ia tak larut dalam pelarut organik. Okey, untuk sebatian kovalen tidak boleh larut di dalam air tetapi boleh larut di dalam pelarut organik. Ini kerana sebatian kovalen bersifat neutral dan tidak membawa sebarang cas. Yang seterusnya, cikgu akan terangkan keterlarutan natrium klorida di dalam air. Okey, di dalam molekul air H2O, atom oksigen O mempunyai keelektronegatifan yang lebih tinggi daripada atom hidrogen H. Okey, elektron yang dikongsi dalam ikatan kovalen ditarik ke arah atom oksigen. Maka perkongsian elektron yang tidak sama membawa kepada pembentukan cas separa negatif, delta negatif pada atom oksigen dan cas separa positif, delta positif pada atom hidrogen. Okey, jadi air merupakan perlarut berkutub yang mana cas separa negatif, delta negatif pada atom oksigen dan cas separa positif, delta positif pada atom hidrogen. Jadi, dalam natrium klorida, ion positif Na positif akan tertarik ke bahagian atom oksigen molekul air bercas negatif
dan ion negatif Cl negatif akan tertarik ke bahagian atom hidrogen molekul air bercas positif. Yang terakhir, sifat dari segi takat lebur dan takat didih. Okey, sebatian ion, takat lebur dan takat didih yang tinggi dan tidak mudah meruap. Okey, cuba kita perhatikan gambar rajah susunan atom bagi natrium klorida NaCl. Natrium klorida NaCl mengandungi ion positif Na positif dan ion negatif Cl negatif tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Jadi, tenaga haba yang tinggi diperlukan untuk mengatasi daya tarikan elektrostatik yang kuat supaya sebatian ion melebur atau mendidih. Okey, yang seterusnya bagi sebatian kovalen, takat lebur dan takat didih yang rendah dan mudah meruap. Okey, kita lihat gambar rajah. Daya tarikan van der Waals di antara molekul ringkas adalah sangat lemah. Maka tenaga haba yang rendah diperlukan untuk mengatasi daya tarikan yang lemah ini supaya sebatian kovalen melebur atau mendidih. Setakat ini saja pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya anda tidak terlepas siri yang seterusnya bersama cikgu.